تفضل الله تعالى. صلي على الفاتحة. سبحان الله. السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat tuan-tuan, semoga barakah hari Jumaat yang mulia ni dan kita banyak selawat insya-Allah. Jadi pagi ni saya nak cerita nak bincang tentang virus corona COVID-19. Jadi nampaknya negara kita juga tak terkecuali daripada wabak coronavirus COVID-19 ni. Malah satu dunia dah tersebar secara meluas sehingga diisytiharkan pandemik oleh WHO. Okay. So sehingga hari ini saya rasa mungkin di Malaysia dah hampir 1,000 kot, hampir 1,000 ataupun 1,000 lebih sikit kes positif, confirm positif COVID-19. Jadi saya nak share lah sikit tentang bagaimana kita nak menghadapi situasi yang agak membimbangkan, kan ada setengah orang rasa macam reaksi berlebihan dari segi kerisauan apa. Jadi kita tak payah nak risau sangat sebenarnya. So virus corona ni, COVID-19 ni sebenarnya dia lemah dia lemah. Satu, dia memanglah dia makhluk Allah Ta'ala juga kan. Yang kedua, dia sebenarnya satu virus yang lemah. Dia ada, memang dia boleh menyebabkan komplikasi keradangan paru-paru tu kan, yang menyebabkan orang jadi sesak nafas, yang kata lemas dalam air tu. Tapi yang berlaku secara reaksi berlebihan tu, komplikasi yang teruk, serius, acute, sehingga terpaksa menerima bantuan pernafasan, alat pernafasan, ventilator lah, incubator sebagainya. Itu sebenarnya sedikit lah dari segi peratusan ni kan, sedikit. Lebih 80% simptomnya adalah mild ataupun moderate saja. Lepas tu recover, kebanyakannya recover lah kan. Kadar kematian pun sekitar paling tinggi pun 6% kan, macam di Italy kan, di Iran itu tinggi sikit lah, 6 ke 7%. Tapi di negara-negara lain rendah kadar kematian macam di Korea 0.6 ke 0.5 kan. Negara kita pun dalam lingkungan 0.2% kan. Jepun itu mana data yang boleh kita percaya, yang reliable. So kadar kematian yang rendah. So terbukti virus ni sebenarnya tak adalah hebat mana sangat. Jadi kita tak perlu takut, tak perlu panik sebenarnya. Dia mengikut doktor kan, virus ni pengalaman doktor di hospital merawat pesakit, virus ni dia tempoh hayat dia 14 hari je dalam badan manusia bila dia start masuk infect dalam badan kita daripada upper respiratory kan, bahagian hidung ataupun rongga mulut tekak dia duduk situ dulu kan. Kemudian baru diturun ke bawah ke paru-paru. Yang ni yang jadi komplikasi lah bagi setengah orang lah. Jadi tempoh 14 hari yang kita perlu bertahan. Jadi kita perlu bertahan, kita perlu kuatkan sistem imun tubuh kita. Kita bukan sistem imun je, kita kena kuatkan organ-organ tubuh badan kita. Khususnya sistem penghadaman, nak menyerap zat-zat makanan untuk menguatkan organ kita, dan juga sistem kardiovaskular, sistem peredaran darah untuk menyampaikan nutrien yang diserap pada usus dan sampai kepada tisu-tisu dan sel-sel dan organ-organ kita. Kemudian kita nak kuatkan paru-paru, jantung dan paru-paru, alright, dan sistem homeostasis, dan juga sebenarnya kita perlu mengoptimalkan sistem kawalan. Sistem kawalan tubuh kita ada sistem kawalan homeostasis, dia boleh kawal atur.
Dia boleh up regulate, dia boleh down regulate. Kalau tinggi dia down regulate, kalau dia rendah dia up regulate. So sistem ni semua perlu dijaga, di-maintain dengan proper lah. So mana kita kena optimumkan fungsi-fungsi sel, tisu dan organ-organ tubuh kita secara menyeluruh. Then insya-Allah kita boleh bertahan bertahan sampai 14 hari ke even 3 minggu ke sebulan, badan kita boleh tahan. Especially kalau mengikut doktor, kalau orang muda-muda tak ada penyakit, insya-Allah dia boleh tahan lah kan, badan kuat. Tapi kalau orang yang dah ada sakit walaupun muda, sakit jantung ke, sakit kencing manis, darah tinggi ataupun masalah pernafasan kan, asma, itu yang tu dah ada masalah pernafasan sebelum ni kan. Dan bagi saya satu lagi, masalah alahan dan juga autoimun, keradangan. Tubuh dia dah memang sensitif, mudah dia overwhelm ataupun reaksi yang berlebihan, respon imun yang berlebihan daripada bahan-bahan luar, tak kira lah virus ke, bakteria ke ataupun bahan kimia kan, dia bereaksi secara berlebihan, so menyebabkan keradangan yang melampau. So kita refer sini keradangan bahagian sistem pernafasan lah, dan tambah sekali paru-paru lah. Ni yang komplikasi yang serius yang tu, yang kita tengok yang kritikal, yang serius tu disebabkan oleh komplikasi di bahagian organ paru-paru. So berlaku keradangan, berlaku fibrosis, bengkak lah, cecair lebih, mucus banyak, macam-macam lah. So itu semua kesan-kesan keradangan yang berlaku. Sebenarnya keradangan ni adalah satu reaksi ataupun respon sistem imun kita untuk melawan jangkitan tersebut, kuman, virus tersebut lah. Tapi tak boleh out of control lah, ataupun berlebihan. Reaksi yang berlebihan menyebabkan kerosakan sel dan organ berkenaan paru kita. Jadi biasanya orang yang mudah alahan, mudah ini tak boleh, ini kena sesama, kena itu lebih berisiko lah untuk mengalami overreaction daripada sistem imun terhadap jangkitan virus ni. Kan? Jadi macam mana cara kita nak mengelakkan over respon daripada sistem imun? Sebenarnya ada sebab, bukan tak bersebab. Memanglah tubuh kita, genetik tu salah satu faktor. Tapi benda ni kita boleh kawal lagi. Sistem tubuh kita kan macam mana bervariasi, macam mana genetik makeup kita pun macam begini, macam gini sensitif, gini alah ke kan. Even autoimmune kita boleh down regulate. Kita boleh kawal dia melalui sistem keseimbangan, sistem homeostasis, gene expression dalam tubuh kita, metabolisme sistem tubuh kita dan juga neurotransmitter, hormon semua. Signaling compound dalam badan kita banyak benda dalam kita yang boleh modulate, mengawal keradangan. Okay, so termasuk yang dikatakan histamin. So benda ni jangan risau sangat. Yang kita kena fokus ialah benda-benda yang trigger keradangan melampau. Ini kita kena ambil berat keradangan melampau. Itu ialah bahan-bahan kimia, bahan kimia dalam makanan kita. Apa yang masuk kat badan kita lah, makanan lah, especially yang kita boleh kontrol kan. Kalau udara dengan air ni, air pun kita air bertapis dan okey lah kan. Jadi makanan-makanan yang boleh trigger keradangan yang melampau ni, extreme overreaction of immune response, terdiri daripada yang biasa kita bincangkan lah, bahan-bahan perasa, pewarna, pemanis tiruan dalam makanan kita. So kena elaklah makanan-makanan ringan, junk food, makanan yang diproses, highly refined processed food. Semua ni ada bahan-bahan ni. Pewarna, perasa, pemanis tiruan. Pemanis tiruan ni bukan gula, bukan maksudnya gula, tapi lebih kepada pemanis tanpa zat. Maksudnya bukan gula lah, itu sejenis bahan kimia macam
sucralose, sucralose nano sugar kan, ataupun aspartam, apa lagi tu, banyaklah macam-macam jenis molekul yang sebenarnya tak sesuai untuk tubuh kita. Sebenarnya benda-benda ni semua asing kepada tubuh kita. Kita jangan bagi benda yang asing pada tubuh kita. Pewarna, perasa, pemanis dewan dan juga emulsifier. Macam saya sebut selalu, emulsifier yang tak sesuai dengan tubuh kita lah. Kita sebut GMS, SMS, stearic punya compound lah, keterbitan asid stearic acid. So benda-benda ni semua kita nak kena jaga. Dan juga racun pertanian dalam makanan kita. Glyphosate residue, itu racun Roundup yang saya sebut, makanan bijirin yang diimport yang sangat tinggi kandungan residu racun rumpai, glyphosate. Itu pun boleh menyebabkan keradangan berlebihan, dan sebenarnya melemahkan tubuh kita dan fungsi sel kita dan juga gene expression. So banyak benda yang dia block, proses metabolik dalam tubuh kita akan dihalang oleh racun-racun pertanian dalam makanan kita. Herbicide, glyphosate tadi, pesticide, insecticide, fungicide kan. So benda-benda ni semua kena jaga. So kita kena ambil makanan bijiran diimport, kenalah organik, gandum, barley, oat, soya, biji bunga matahari, canola, canola oil, semua ni tinggi glyphosate. Dan juga jagung yang diimport, diimport dari barat, daripada 3 buah negara itulah. So yang itu kita kena elak dan ganti dengan certified organic. Okay. So yang itu nak kena jaga. Kemudian makanan yang boleh menyebabkan sistem kardiovaskular kita lemah, dan penggunaan oksigen, dan juga penyerapan nutrien dan pembakaran kalori menjadi rendah, terjejas, iaitu ialah trans fat, lemak trans, lemak hidrogen. Apa dia? Margarine, shortening, benda sama balik. Ini semua akan melemahkan sistem kardiovaskular dan juga sistem pernafasan. Kita akan jadi tercungap-cungap. Bila kena dengan virus corona ni masuk dalam paru-paru, memang significant impact dia, ketara, jadi tercungap-cungap. Kita boleh tengoklah orang yang kuat makan margarine ke, makan bergoreng, sekali makan bergoreng, minyak recycle even worse. Itu boleh melemahkan sistem kardiovaskular dan juga sistem pernafasan kita, paru-paru kita. Pertukaran oksigen karbon dioksida dekat bahagian alveolar tu kan boleh terjejas. So penyerapan oksigen ke dalam, daripada udara ke dalam sel-sel paru-paru kita tu, alveolar, karbon dioksida keluar, itu semua boleh terjejas, disebabkan oleh darah kita yang tak normal dari segi profil lemak dia, dan juga dari segi komponen macam sulfate. Ni ada doktor yang menimbulkan sulfate dalam darah kita. Ion sulfate sangat penting untuk mengoptimumkan oksigen dalam darah dan juga pertukaran oksigen, membawa oksigen, pertukaran oksigen ke sel-sel, dari sel ke sel semua. So ia dipengaruhi oleh ni, trans fat dan juga glyphosate tadi, racun-racun tadi. So kita kena kuatkan sistem tubuh kita daripada benda-benda ni. Benda ni kita kena elak, benda-benda yang boleh melemahkan, mengurangkan, memblok metabolik, peredaran, sistem peredaran darah kita kan, yang membekatkan darah tu kita kena elak. Alright. So ini first point. Kita kuatkan sistem kardiovaskular, jantung dan paru-paru kena kuat. Ini pertama. Sistem peredaran darah dan juga sistem penghadaman pun kena kuat juga. Kemudian yang kedua, kita kena ambil makanan seimbang. Kita tak boleh ambil
kononnya kita nak rawat virus, ataupun nak mencegah virus, kita makan herba hari-hari, atau makan cukup apple hari-hari, ataupun makan benda-benda masam kan, vitamin C banyak-banyak sangat, mega dose. Even lemon pun berlebihan tak boleh. Dia akan menyebabkan imbalance kepada sistem homeostasis tubuh kita. Kelebihan sesuatu elektrolit, kekurangan sesuatu elektrolit, kalau kita ambil berlebihan lah kan, akan menurunkan kefungsian sel-sel dan organ-organ tubuh kita, termasuk paru dan jantung. Kita boleh rasa. Cuba kita makan herba hari-hari, kita makan lemon ke, makan cukup apple hari, kita akan jadi mengah. Mula-mula kita rasa sedap, tapi kita overdose, teruskan ambil, dia akan jadi lagi tercungap, kita lemah, dizzy, sebab berlaku ketidakseimbangan dalam darah kita. Elektrolit, cecair dan juga elektrolit dalam bendalai tubuh kita, maknanya plasma darah, cecair dalam sel, cecair antar sel, semua ni perlu seimbang, optima. Alright. So, yang penting key point dia adalah seimbang. Jangan berlebihan atau jangan berkurang sesuatu nutrien. Kita nak ambil herba boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti saya terangkan herba-herba antiviral. Antiviral sebab virus COVID-19 ni adalah termasuk dalam virus kumpulan virus lipid coated. Dia adalah virus influenza kan. Jenis virus influenza corona, tapi corona yang baru, yang disaluti, dia punya envelope dia kan, virus dalam envelope ada genetic material sama ada RNA, DNA, tapi virus COVID-19 ni jenis genetic material pada RNA. Jadi dia cepat replicate, dia cepat berkembang biak, dia cepat menghasilkan anak-anak dia lah, lagi banyak virus-virus baru kan. So dia punya envelope macam kulit lah. Envelope ni kulit yang melapisi, mengelilingi genetic material dalam tu, yang menghasilkan protein untuk dia membiak dan bina generasi barulah virus-virus. Itu lipid, lapisan lipid, bilayer lipid. Di samping ada protein-protein semua itulah yang spike, kan, semua tu untuk dia attach dekat sel perumah, sel kita lah, yang dia attach protein tu, dia attach kat sel reseptor sel kita, dan berlakulah jangkitan kepada sel perumah, dan dia boleh menggunakan resources pada sel perumah, sel kita, untuk dia replicate, gitu. So lipid bilayer yang mengelilingi virus tu sebenarnya satu kelemahan bagi dia, bagi virus COVID-19, sebab ia boleh dilarut ataupun boleh disebutkan sebagai dilarut ataupun dipecahkan lah. Bila dilarut, dipecahkan, lemak dilarutkan atau dipecahkan dengan kita tahu sabun. Sabun dia ada bersifat emulsification, ataupun dia boleh jadi dua molekul yang larut air, yang suka air dan suka minyak. So bila dia bertemu dengan lapisan lemak virus COVID ni, dia akan larutkan envelope tu, so akan pecah, maka keluarlah genetic material dan habis ke virus tu deactivated, aktif lah, ke matilah. Kita tak sebut dia mati, sebab dia bukan jenis sel hidupan. So kita aktifkan virus dengan cara kita melarutkan lapisan lemak dia, lipid coating dia tu, lipid envelope dia. Apakah yang boleh melarutkan lipid ni, lipid daripada virus ni? Itulah dia, sabun. Semua jenis sabun, tak kira lah sabun cat kapak ke, sabun zaman dulu ke, semua sifat sabun dia melarutkan lemak kan. Tercuci pinggan mangkuk yang berminyak-minyak dengan sabun, dia hilang kan, sekejap je kan. Tangan kita berminyak, kena cuci dengan sabun, tak kira lah bath gel ke, cleanser ke, shampoo ke, apa semua bersifat
melarutkan lemak. Dia wash away lemak dan minyak grease semua kan. So kita tak perlulah nak gunakan sabun-sabun yang khusus yang perlu ada antibakteria ke antibiotik, tak payah. Sebenarnya bahan surfactant, bahan buih tu yang ada bahan aktif dalam sabun tu, sebenarnya itu lebih berkesan untuk menghapus, memusnahkan virus semua sekali. Dia boleh larutkan dia punya lapisan lemak tu, hancurlah dia. Kira hancurlah, musnahlah dia. Gitulah. Berat kata. So itulah yang paling efektif. Tak perlu nak pathway ni, pathway untuk ni, tak perlu. Dia hancurkan sekaligus. Habis. Alright. Jadi itu dekat luar. Kalau kat badan kita, tangan kita, kat muka kan. Sini semua kan. Bolehlah kita pakai sabun. Tapi kalau dalam tekak kan, dalam hidung kan, dalam badan kita, dalam paru dah masuk, macam mana kita nak buat? Itulah dia datangnya MCT ataupun medium chain triglyceride, lemak berantai sederhana ataupun asid lemak berantai sederhana, iaitu minyak kelapa ataupun santan. Dalam santan atau minyak kelapa, yang terbaik ialah minyak kelapa darah lah, sebab dia mengandungi semua mikronutrien yang mengarah kepada sistem pencernaan, penyerapan nutrien, sistem transport, kolesterol semua, oksigen, antioxidant, anti-inflammatory, dia ada macam-macam mikronutrien dalam tu. So secara menyeluruh dia memberi kesan yang optimal pada fungsi tubuh kita. Di samping dia boleh melarutkan lapisan lemak virus COVID tadi. Dia boleh larut. Dia kena dilarut. Because yang bahan aktif dalam minyak kelapa atau santan ni ialah asid lauric ataupun yang lebih aktif lagi monolorin. Asid lauric yang diikat dengan satu molekul gliserol. Satu asid lauric, satu gliserol. Panggil monolorin. Bila kita makan santan atau minyak kelapa darah, badan kita akan cernakan dia kepada asid lemak bebas, dan juga ada asid lemak yang monolorin tadi. Monolorin lah kita cerita ni. Yang utamanya pasal asid lauric dalam minyak kelapa darah ada lingkungan 42 hingga 50%. 42-50%, so paling tinggi. Jadi kita makan minyak kelapa darah, dia akan cerna kepada asid lemak, asid lauric dan juga monolorin, dan diserap dalam darah. Serap dalam darah, dan bila dia sampai kepada organ yang terjangkit tu, paru, tekak kan, dan bila virus terkena dengan ni, maka virus tu akan dihancurkan, diluluhkan dia punya lapisan lemak, dilarutkanlah. So musnah, deactivated, insya-Allah. Mudah begitu je. Ini memang banyak kajian ni dah dilakukan bahawa minyak kelapa darah yang terbaik minyak kelapa darah lah. Dan lagi baik jika menggunakan minyak kelapa darah fermented. Minyak kelapa darah. Dia boleh berkesan yang lebih optimal. Sebab dia mengandungi mikronutrien yang diperkayai oleh bakteria probiotik lactobacillus masa peraman santan untuk mengasingkan minyak. Kita nak ekstrak minyak daripada air. Teknik kaedah pemeraman ni, fermentasi minyak kelapa darah santan untuk dapatkan minyak kelapa darah yang terbaik, insya-Allah. Antioksidan lebih tinggi, anti keradangan. Keradangan berlaku, dia akan kontrol supaya jangan berlebihan keradangan. So begitu, dan dia akan bagi rasa lapang dada dan pernafasan, dan fungsi jantung jadi lebih normal, stabil dan kuat, rentak jantung semua. So kita insya-Allah akan boleh bertahan, insya-Allah. Begitu. So santan pun kita kena makan, santan kena makan, sebab santan mengandungi bukan sahaja asid lauric tadi, tapi dia ada protein, dia ada karbohidrat, dia ada vitamin B kompleks, mineral, dan dia boleh hidratkan sel. Satu lagi faktor, kita perlu hidratkan sel kita, hidratkan tubuh kita.
barulah tubuh kita berfungsi secara optimal dan dia boleh menyahkan virus dengan lebih cepat. Sebab dengan menghidratkan sel saja, nutrien, oksigen, air boleh memasuki sel, kan? Memasuki sel dan dapat dimanfaat untuk metabolism. Metabolism sangat penting. Kalau tak ada metabolism, sel-sel kita akan lemah, mati, lemah, tercedera, begitu. So penting hidratkan sel kita dengan beberapa perkara. Pertama sekali dengan air berkualiti. Air berkualiti ni air yang ada mineral, semua kandungan mineral lah dalam air. Mineral, unsur suri, micro elements atau macro element, electrolyte. Electrolyte sodium, potassium, magnesium, kalsium, semua ni kena ada. So makna air bawah tanah. Kalau ada air zam-zam lagi baguslah, kan? Air bukit, kan? Tapi air yang bersih lah, ditapis, ataupun air yang kita tapis di rumah. Kita guna tapis yang cartridge yang masih ada mineral. Itu bagus. Pada air pipe dia ada air yang tak kena panas api lah, masak, paling menghidratkan tubuh kita. Dia paling menghidratkan. So minum air bertapis, jangan minum air tak bertapis. So ada banyak kotor-kotoran tu pun boleh merendahkan sistem imun kita untuk melawan virus. Air bertapis sama ada air bertapis cartridge atau air O pun boleh, tapi campur garam bukit pink sikit ataupun garam laut, garam laut sikit, 0.1% atau 0.05% lah. Maknanya 0.5 gram dalam 1 liter air. Bus cubit lah, sikit je. Rasa macam air zam-zam, macam apa, air mineral sikit, bukan rasa masin lah, bukan terlebih garam pula, kan? So ini yang dapat menghidratkan sel kita. Lepas tu minum air nyok, air kelapa. Air kelapa muda sangat menghidratkan sel. Dia memang air daripada pokok. Oksigen dia punya molekul apa dipanggil, molekul air dia kan sangat halus dan dia boleh penetrate into sel kita. Bila penetrate sel, dia bawa sekali zat-zat nutrien dalam darah kita, oksigen. So menguatkan sel dan sel imun melawan virus. Ini penting, hidratkan tubuh kita. Air nyok minum selalu, minum selalu, tapi tak boleh berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti badan kita lemah, lemah sangat tak boleh juga. Kita kena optimum tubuh kita, fungsi tubuh kita kena seimbang. So kemudian air nyok, air bertapis kena minum. Kemudian apa lagi yang boleh menghidratkan sel tubuh kita? Makanan whole foods alami seimbang. Kena makan makanan whole foods sebab dia mengandungi mikronutrien, bukan saja makronutrien kalori, tapi dia ada mikronutrien tu yang penting untuk membekalkan electrolyte dalam darah kita. Electrolyte ni yang menghidratkan sel kita, maksudnya mineral lah. So makanlah beras parboil, santan tu sangat menghidratkan sel kita. Makan santan segar. Kita beli kelapa parut, ataupun kita nak parut sendiri. Lepas tu kita guna air suam lah, air masak, perah. Kita bubuh garam bukit sikit ke, nak bubuh gula organik ke, gula kabung, gula ori kan, madu ke, ikut suka hati. Nak buat cendol ke, tapi dengan cendol yang pewarna pula, defeat the purpose lah. So minum santan segar tu, kan, secawan ke setengah cawan, berapa yang kita boleh minum lah, kan. So ini sangat menghidratkan sel dan menguatkan sistem pernafasan dan juga jantung kita, insya-Allah. Okey. Tapi kita kena elak margarine shortening tadi, 3 in 1. Itu akan melemahkan sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan kita. Sesak nafas kita makan tu. Dah kena coronavirus, makan margarine, makan 3 in 1, kan, makan goreng, minyak recycle, memang sesak nafas lah begitu. Tak boleh bernafas. Begitu. So yang itu kena jaga. Kemudian kalori tenaga kita tubuh, sup protein satu lagi, sup protein kena jaga. Sup protein kena makan, ikan merah ke, ikan kembung ke, tak kisahlah, ikan apa pun. Ketam, lamb, jangan daging lembu. Daging lembu nanti virus lagi membiak. Daging lembu ni dia kurang bagus. Daging lamb ataupun mutton pun tak bagus. Sebab
pembiakan virus lah, sebab dia susah cerna lah. Jadi buat sup. Buat sup lamb tadi, buat sup ikan, buat sup ketam, buat sup. Masak dengan api sana 30-40 minit, baru keluar asid amino dia, kan. Dan asid amino ni diserap terus dalam badan. Jadi orang dah sakit, kena coronavirus, badan lemah kan. Badan lemah, dia tak dapat nak serap zat-zat makanan dengan efisien. Dia tak dapat proses lah. Jadi kena bagi dia sup protein. Bagi sup protein, uburlah halia ke, lada hitam, nak berkunyit ke, jintan manis, ketumbar kan. Daun ketumbar, itu semua kan bersifat anti radang, antioksidan dan juga antiviral. Dia antiviral. So kita makan tu berpeluh-peluh dan nafas pun sedap. Kita selapang dada. So makan sup ayam kampung. Telur kampung tu masak separuh pun tak apa. Itu bagus dia untuk dia tak perlu digest dengan teruk. Alright. So makan benda-benda ni semua untuk kuatkan badan kita lah. So gula pun kena ambil, gula organik, sebab nak bagi tenaga. Because orang corona ni mungkin dah lemah. Kalau sampai yang moderate tu kan, dia dah lemah. Dah hampir. So terpaksa kita sambung ke video yang kedua lah, insyaAllah.